Penduduk di kawasan pedalaman menyambut baik usaha kerajaan mengembalikan status Sabah dan Sarawak kepada wilayah. Ketika ditemui RTM di Keningau, rata-rata mengatakan ia merupakan berita gembira bagi rakyat di kedua-dua negeri tersebut seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Selaku rakyat Sabah, memang ini merupakan satu berita yang kita nantikan dan ini adalah yang terbaik, dan kita mengucapkan terima kasih kepada pihak kerajaan kerana akhirnya telah membuka satu sinar baru, dan saya rasa harapan baru, dan pastinya banyak yang baru ini akan kita kecapi selepas ini, akan kita sama-sama usahakan juga. Mungkin dalam pembesaran status dia sebagai wilayah, dia akan memberi peruntukan yang besar kepada Sabah. Jadi di sini kami sebagai penduduk di pedalaman memerlukan peruntukan yang besar daripada kerajaan persekutuan untuk membangunkan negeri Sabah. Dia juga mungkin mengurangkan birokrasi dalam pengurusan mana-mana jabatan yang ada di Sabah dan Sarawak lah, karena sebelum ini kebanyakan urusan-urusan pentadbiran jabatan-jabatan perlu dirujuk di Kuala Lumpur lah ataupun Putrajaya. Sebelum ini, Kerajaan Perpaduan turut mengumumkan bahawa kaul selia gas diserahkan kepada Sabah, termasuk menyerahkan kuasa meluluskan projek-projek bernilai bawah RM50 juta kepada Kerajaan Sabah dan Sarawak yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih banyak perkongsian dari negeri di bawah bayu petang ini. Ini termasuk rang undang-undang anti lompat parti dicadang bentang dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Perinciannya lanjut bersama Muhammad Dias Sahlan di Kota Kinabalu. Ya? Baik, terima kasih Nurul. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu ABCO mencadangkan rang undang-undang RUU anti lompat parti dibentangkan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah yang dijadualkan Mac depan. Naib Presidennya Datuk Iwan Benedik berkata beliau telah mengemukakan cadangan itu kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor dan Kerajaan Negeri kerana ia disifatkan penting untuk mewujudkan kestabilan politik di negeri ini. Datuk Iwan dan juga Adun Kedamaian menyatakan ia juga penting untuk memastikan kerajaan negeri yang dibentuk selepas pilihan raya negeri akan dapat berfungsi sepenuhnya dalam melaksana semua rancangan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata demikian dalam malam perpaduan ABCO di Pinampang yang turut dihadiri Presiden Parti Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau. Datuk Iwan secara rasmi mengambil alih jawatan Presiden ABCO daripada Datuk Madius dalam Perhimpunan Agung 3 Tahunan ABCO ke-16 hari ini, manakala Datuk Madius dan juga Ahli Parlimen Tuaran dilantik sebagai Presiden Kehormat ABCO. Dalam pada itu, Datuk Madius menyatakan peralihan kepimpinan ABCO ini sebagai satu langkah strategik parti untuk terus maju ke hadapan. Masyarakat Cina di negeri ini, khususnya di daerah Beaufort, perlu terus memainkan peranan membantu kerajaan memajukan ekonomi negeri, terutama dalam situasi ekonomi negara tidak menentu ketika ini. Kerjasama semua pihak, khususnya masyarakat Cina, penting kerana selama ini mereka telah memainkan peranan utama menyumbang memajukan negeri dalam pelbagai sektor ekonomi. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni optimis di bawah pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, pelbagai agenda akan dapat dilaksana termasuk meningkatkan ekonomi negeri yang akan membawa kesejahteraan kepada rakyat. Beliau yang juga Adun Kilias berkata selepas merasmikan Majlis Sambutan Tahun Baharu Cina di Beaufort. Tambah Datuk Isnin, sikap hormat menghormati dan tolak ansur yang tinggi juga perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat pelbagai etnik di negeri ini agar keharmonian dan keamanan yang dikecapi terus berkekalan. Lebih 1,500 penduduk menghadiri majlis anjuran pejabat Adun Kilias ini yang turut dimeriahkan dengan persembahan tarian naga dan singa selain persembahan nyanyian daripada artis tempatan. Hadir sama Adun Lumba dan Datuk Ruslan Muharram dan Ahli Parlimen Sipitang, Datuk Mat Bali Musa.
Menjelang sambutan Tahun Baharu Cina tidak lama lagi, usaha menyantuni masyarakat kaum Tionghoa di negeri ini terus dilaksana. Tidak ketinggalan, Pejabat Perhubungan ADUN dilantik dan Ahli Jawatan Kuasa Gabungan Rakyat Sabah Libaran menerusi program Ramah Mesra sempena Tahun Baharu Cina 2023 di sekitar Batu Lapan Sandakan. Menurut ADUN dilantik Jafari Waliam, program Turun Padang ini bukan sahaja dapat mendekati rakyat, malah dapat memperkukuh semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini. Perpaduan kaum merupakan faktor penting dalam mengekalkan keharmonian negara sekaligus memastikan agenda pembangunan negara dilaksana. Jafari menyatakan demikian selepas program Ramah Mesra menjelang Tahun Baharu Cina di Pasar Besar Batu Lapan Sandakan. Beliau juga berharap tahun Arnab ini dapat membawa kebahagiaan kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Cina. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menerusi Hospital Queen Elizabeth II HQE2 dengan kerjasama Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya melakukan pembedahan otak ke atas pesakit dalam keadaan sedar sepenuhnya. Pembedahan yang dikenali sebagai awake craniotomy itu selamat dijalankan pada 12 Januari lalu di Dewan Bedah HQE2 Kota Kinabalu. Pembedahan tersebut adalah pertama dijalankan di Sabah hasil usaha pakar bedah otak HQE2, Mr. M. Sofan Zinian dan Mr. Hezri Abu Hassan bersama pakar bius otak dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan FPSK UMS, Dr. Yepun Tat serta pakar perunding kanan pembedahan otak dari Hospital Sungai Buloh, Mr. Liu Vun Seng. Pembedahan telah berlangsung selama 6 jam dengan pesakit dalam keadaan terjaga. Pesakit merupakan seorang wanita berusia 50 tahun yang mengalami simptom sakit kepala sejak Oktober 2022 dan disahkan menghidap multiple meningioma di bahagian kiri otak setelah didiagnosis di Hospital Duchess of Kent Sandakan. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Rosnani Mudin dalam kenyataan berkata, JKNS menzahirkan terima kasih kepada semua pihak terlibat yang begitu komited menjayakan pembedahan tersebut. Beliau berharap kejayaan dan kerjasama seumpama dapat diteruskan pada masa akan datang. Ya, Hari Terbuka Armada Timur 2023 yang kini berlangsung di Pangkalan TLDM Sepanggar Kota Kinabalu menampilkan kelainan berbanding penganjuran terakhirnya pada 2019. Ia sebagai tarikan kepada pengunjung yang hadir memeriahkan Hari Terbuka itu yang berlangsung sejak semalam. Panglima Armada Timur Laksmana Madya Datuk Sabri Zali berkata, antara kelainan dibuat termasuklah pameran dan lawatan pengunjung keempat buah aset baharu TLDM melibatkan Lateral Mission Ship LMS iaitu KD Keris, KD Sundang, KD Badik dan KD Rencong. Turut ditampilkan pameran daripada Angkatan Tentera Darat serta pameran Hospital Angkatan Tentera HAT. Dan juga kita mempamerkan juga helikopter operasi maritim home. Ada 3 helikopter semua sekali yang turut menyertai pameran kita pada kali ini dan diselang-selikan juga dengan demonstrasi penerbangan oleh 2 buah helikopter yang lain. Beliau ditemui media selepas merasmikan Hari Terbuka Armada Timur 2023 dan pertandingan akhir karaoke sempena Hari Terbuka ini di TLDM Sepanggar Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Sabri Zali dalam ucapannya memaklumkan masa lawatan orang ramai ke Hari Terbuka Armada Timur yang sepatutnya berakhir pukul 6 petang ini dilanjutkan hingga pukul 10 malam. Pelanjutan masa lawatan dibuat berikutan sambutan menggalakkan daripada orang ramai sekaligus memberi mereka peluang menyaksikan pameran dan menyertai aktiviti terutamanya boat ride sepanjang Hari Terbuka ini. Penganjuran Hari Terbuka Armada Timur terpaksa dihentikan selama 3 tahun sejak 2020 berikutan pandemik COVID-19. Baik saudara, sekian dahulu paparan dari negeri di bawah bayu kali ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Nurul di Angkasa Pura. Silakan Nurul. Terima kasih Dia Sahlan atas perkembangan itu. Pelancaran